Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berjumpa lagi kita pada sesi pembelajaran pada kali ini, dan sebelum saya meneruskan pembelajaran pada hari ini, mohon anak-anak semua subscribe, like, share dan jangan lupa tekan loceng untuk channel saya ini. Anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini kita akan masuk kepada tajuk khauf dan raja, takut dan berharap. Ya, dua benda yang berbeza, iaitu khauf dan raja. Merupakan bab akhlak Islamiah, tajuk yang ataupun pelajaran yang ke-23. Baik anak-anak yang dikasihi sekalian dan dirahmati Allah, apakah maksud khauf dan raja? Pertama, maksud khauf, takut kepada kemurkaan dan azab Allah dengan menjauhi segala larangannya. Khauf ataupun takut kepada kemurkaan dan azab Allah dengan menjauhi segala larangannya. Sementara raja mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya. Saya ulang, mengharapkan keredaan Allah dengan melaksanakan segala perintahnya. Boleh faham tak? Ada perbezaan antara khauf dan raja. Khauf ni kita takut kepada azab Allah. Bila kita takut kepada azab Allah, kita akan jauhi larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara rojak ni kita mengharapkan keredaan Allah. Jadi bila kita nak keredaan Allah, kita akan lakukan segala perintah Allah. Kita nak masuk syurga, kita kena buat pahala di dunia. Itu raja. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Imran ayat yang ke-175, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Maksudnya, maka janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu memang orang yang beriman. Itu dalil ya daripada ayat Al-Quran. Baik anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, ada beberapa contoh khauf ya dan juga raja yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ialah Rasulullah mendirikan solat sunat gerhana matahari dengan khusyuk. Pada sujud terakhirnya, baginda menangis kerana merasa takut Allah menurunkan azab. Itu dia, Rasulullah ada khauf dan juga ada raja. Kat mana khaufnya, kat mana rajaknya peristiwa tadi? Iaitu khauf ni takut akan azab yang akan diturunkan oleh Allah. Maka Rasulullah sampai menangis dalam sujud yang terakhirnya. Raja, Rasulullah mengharap supaya tidak berlaku apa-apa malapetaka ataupun bencana daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada khauf dan juga raja. Contoh yang kedua, Anas meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahi seorang lelaki yang sedang terlantar. Maksudnya sedang sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang perasaannya pada ketika itu.
Lelaki itu memberitahu baginda bahawa dia sangat mengharapkan rahmat Allah dan berasa sangat takut akan dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Nah, dia takut akan azab Allah kerana dia melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Yang kedua, dia mengharapkan supaya mendapat pengampunan daripada Allah. Jadi lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi misli hadzal mawtini illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Maksudnya, tidak berhimpun kedua-duanya dalam hati seseorang hamba Allah pada ketika itu melainkan Allah memberikan apa yang diharapkan dan menyelamatkannya daripada apa yang ditakutinya. Jadi daripada rojak lelaki tadi, daripada khauf lelaki tadi, Rasulullah kata tidak akan berhimpun dua itu selain daripada Allah akan menyelamatkannya dan Allah akan memakbulkan apa yang diharapkannya. Baik. Konsep khauf dan rojak yang seimbang. Konsep khauf dan rojak yang seimbang. Yang pertama, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hendaklah diiringi dengan tindakan yang selari dengan syarak. Kita takut kepada azab Allah, maka kita iringi dengan beriman kepada Allah. Itu konsep khauf dan rojak ada dalam tu. Ya, sama-sama, bersamaan, seimbang. Takut kepada azab Allah, maka kita iringi dengan mentaati perintah Allah. Yang kedua, seorang yang mengharapkan keredaan Allah hendaklah melakukan amal ibadah dan menjauhi perbuatan maksiat. Jika kita takut kepada azab Allah, seimbangkan dia dengan khauf tadi, dengan rajak tadi, kita melakukan segala perintah Allah, amal ibadah dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, ya, maksiat, kemurkaan dan sebagainya. Yang ketiga, ganjaran syurga dapat menjadi motivasi untuk seseorang itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut, ya, takut, khauf, takut dengan azab Allah. Dan kita ingat bila kita buat baik, kita ada syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap, rojak, kita berharap pada syurga tadi. Maksudnya kita berharap kita dimasukkan dalam syurga. Khaufnya kita takut, ya. Takut azab Allah, ya. Yang ketiga, yang keempat, perasaan khauf terhadap balasan neraka akan menjadi benteng daripada keinginan melakukan maksiat. Maksudnya, kita takut kepada azab neraka. Bila kita takut kepada azab neraka, dia akan jadi benteng daripada melakukan maksiat, daripada melakukan kemungkaran. Kalau aku buat maksiat ni, aku masuk neraka ni. Kat situ ada khauf, ada rojak, seimbang. Kalau aku buat maksiat, aku akan masuk neraka. Aku nak syurga, maka aku kena beribadah. Dekat situ. Dan yang seterusnya, perasaan rojak akan mendorong seseorang untuk berlumba-lumba melakukan ibadah tanpa putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Perasaan rojak. Apa rojak tadi? Apa maksud rojak tadi? Perasaan rojak, perasaan mengharap, ya. Mengharap syurga, mengharap pahala dan sebagainya. Jadi perasaan mengharap ini akan mendorong kita untuk melakukan ibadah tanpa putus asa terhadap rahmat Allah. Kita diwajibkan, diarahkan melakukan amal ibadah samping mengharapkan keredaan Allah. Maksud dia perasaan rojak
akan mendorong seseorang untuk berlumba-lumba melakukan ibadah. Yang seterusnya, khauf dan raja hendaklah berpaksikan husnuzan kepada Allah. Khauf dan raja hendaklah berpaksikan husnuzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Husnuzan, tahu husnuzan? Husnuzan ni ialah tanggapan baik. Maksudnya, contohnya kalau kita berlaku apa-apa malapetaka, kita jangan nak su'uzon, lawan husnuzon tadi, su'uzon, bersangka buruk. Kita jangan nak sangka Allah ni kenapalah bagi jahatnya, bagi aku malapetaka, duka cita dan sebagainya. Tak boleh. Kita kena husnuzon. Ya. Bila kita ada perasaan khauf dan raja, kita kena husnuzon. InsyaAllah ada hikmah di segala apa yang berlaku. Itu husnuzon. Kita minta doa dengan Allah SWT nak suruh hidup dalam keadaan bahagia, hidup dalam keadaan mewah dan sebagainya lah. Tapi Tuhan tak bagi-bagi lagi rezeki kepada kita. Jadi di situ kita kena husnuzon. Husnuzon ni maksudnya kita kata mungkin bukan harinya lagi, mungkin bukan saatnya lagi Allah nak bagi. InsyaAllah macam mana pun, InsyaAllah Allah akan bagi. Itu husnuzon. Okey. Itu konsep khauf dan raja yang seimbang. Baik, yang seterusnya, hikmah khauf dan raja. Apa hikmahnya bila kita ada perasaan khauf, takut, dan kita ada perasaan ingin berkehendak, raja, berharap. Yang pertama, melahirkan insan yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap keadaan. Bila kita ada perasaan takut, bila kita ada perasaan mengharap, maka kita akan sentiasa ingat pada Allah. Nak buat maksiat, ingat pada Allah, ingat pada dosa. Nak pahala, kena buat amal ibadah, ingat kepada Allah. Itu melahirkan insan yang sentiasa mengingati Allah. Yang kedua, melahirkan insan yang bersungguh-sungguh dalam setiap pekerjaan. Kerana apa? Kerana yakin Allah melihat dan menilai setiap perbuatannya. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha berkuasa, Allah Maha mengetahui. Jadi kita akan buat kerja, beribadah bersungguh-sungguh, buat kerja bersungguh-sungguh, buat amal bersungguh-sungguh, buat kebajikan bersungguh-sungguh. Kerana kita tahu Allah melihat, Allah mengetahui, Allah mendengar segala apa yang kita buat. Yang ketiga, mendidik jiwa insan agar sentiasa menjauhi larangan Allah kerana takut akan kemurkaannya. Perasaan khauf dan raja ni akan mendidik kita. Perasaan khauf ni akan mendidik kita, agar kita sentiasa menjauhi maksiat, agar kita sentiasa menjauhi perkara-perkara yang jahat. Kenapa? Kerana kita yakin akan ada balasannya dan kita takut. Kerana kita takut akan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah murka, kita dapat dosa, maka tempatnya adalah neraka. Wa na'udzubillah min zalik. Yang keempat, melahirkan insan yang sentiasa berasa gembira melakukan kebaikan supaya mendapat kemanisan iman. Yang ini raja. Bila kita berharap, kita husnuzan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan rasa gembira, kita akan tak berduka cita, kita akan rasa redha, dalam melakukan kebaikan, dalam melakukan ibadah, supaya apa? Supaya kita bertambah keimanan kita, bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, melahirkan insan yang sentiasa bertawakal kepada Allah setelah berusaha bersungguh-sungguh. Ini raja, mengharap. Bila kita melakukan pekerjaan bersungguh-sungguh, lepas tu baru kita berusaha, baru kita bertawakal. Itu konsep tawakal yang betul. Berusaha dulu, baru bertawakal, berdoa dan berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi dia akan melahirkan insan yang sentiasa bertawakal, kerana kita yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita husnuzan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ingat, kena berusaha dulu,
bawa motor cantik-cantik pergi kedai, tinggal motor dekat luar, kunci ada, masih hidup lagi motor tu, tawakal ala Allah, masuk kedai, keluar kedai tengok motor hilang. Lepas tu katalah su'uzon dengan Allah, aku dah bertawakal tapi motor aku hilang. Konsep tu salah, sebab kita tidak berusaha. Matikan enjin, ambilkan kunci, baru masuk kedai. Itu namanya berusaha dulu, baru tawakal ala Allah. Nak keluar rumah, tutup pintu, kunci, tawakal ala Allah, baru keluar. Ini tutup pintu, kadang-kadang pintu tak tutup, tawakal ala Allah je lah, husnuzan dengan Allah. Tapi kita tak bersungguh, kita tak berusaha, tak tutup pintu, tinggal masuk balik rumah tengok semua benda hilang. Lepas tu marahkah Allah Subhanahu Taala? Dah bertawakal pun macam ni. Itu salah konsep tawakal dia. Okey anak-anak. Baik, itu saja untuk hari ini berkaitan dengan tajuk khauf dan raja. Nanti anak-anak salin nota melalui slide yang saya tayangkan, dan juga jawab soalan daripada buku teks muka surat 198 bahagian penilaian, soalan 1, soalan 3, soalan 4 dan soalan 5. 1, 3, 4 dan 5. Dan hantar jawapan ataupun hantar kerja-kerja yang dilakukan dalam grup kerja PDPR. Okey anak-anak, jangan lupa subscribe, like dan share, serta jangan lupa tekan loceng untuk channel saya ni. Jadi saya berharap, saya sekali lagi saya nasihatkan, jaga diri baik-baik, jaga SOP, jangan keluar rumah kalau tidak ada apa-apa kepentingan. Saya rasa tidak ada apa-apa kepentingan lah. Jadi duduklah di rumah, jaga SOP, sebab kita sekarang masih dalam PKP dan juga masih dalam memutuskan rantaian COVID-19. Jadi saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.